nasihat, memberi tunjuk ajar, contoh teladan yang baik. Kemungkinan besar untuk anak-anak tu terlibat dalam pergaulan bebas tinggi. Dan yang ketiga, memandangkan ia adalah pelajar sekolah, peranan gurulah. Okay? Andai kata seorang guru ni bersikap tidak cakna, tidak endah kepada pelajar. Okey. Maksudnya membiarkan pelajar, yang kata lain guru tidak mengambil berat tentang perkembangan disiplin pelajar, tidak mustahil benda ni akan berlarutan lah. Sebagai contoh, tak memberi teguran, tak memberi tunjuk ajar, ataupun pihak sekolah sendiri dari sudut penguatkuasaan disiplin dia sekiranya berlaku di sekolah, tapi tindakan yang tegas tidak diambil, maka perkara itu akan berlarutan lah. Dan yang terakhir, yang bukan terakhir lagi, seterusnya rakan sebaya. Pemilihan rakan sebaya dalam kalangan pelajar ni juga akan menjerumuskan mereka ke lembah yang pergaulan bebas tersebut. Dan yang terakhir ialah masyarakat tu sendiri. Masyarakat tu kira di luar sekolah lah. Masyarakat sebab pergaulan bebas tu dia mungkin bermula di luar dan dibawa ke dalam institusi pendidikan. Masyarakat bersikap tak suka jaga tepi kain orang kan. So dia ambil buat tidak tahulah. Dia buat tidak tahu, sepatutnya dia menegur ataupun sekurang-kurangnya memberitahu ibu bapa. Jadi satu lagi, kurang didikan dan penghayatan agama dalam kalangan pelajar. Kita tengok dekat sekolah ada dah pendidikan agama semua kan. Tapi kenapa masih lagi pelajar ni melakukan pergaulan bebas? Pendidikan agama dan moral lah maksud saya. Kenapa ada lagi? Sebab mereka belajar tapi mereka tidak menghayati dan mereka tidak mengamalkan. Okey? Tidak menghayati dan tidak mengamalkan tu sebenarnya peranan ibu bapa dan guru lah yang akan membentuk mereka untuk menghayati dan mengamalkan. Kalau suruh Safrin tak dah. Ya Safrin, anak anda kesayangan saya. Safrin. Dengar. Okey, itu saja pandangan saya tentang punca yang menyebabkan remaja pergaulan bebas dalam kalangan remaja di sekolah. Okey, soalan kedua, kesan dia juga. Boleh cikgu terangkan tak kesan pergaulan bebas terhadap kesejahteraan keseluruhan pelajar sekolah menengah? Okey, kesan dia. Pertama, prestasi pelajaran dia lah. Prestasi akademik dia kemungkinan akan terganggu. Sepatutnya dia boleh fokus terhadap pelajaran disebabkan dia bila pergaulan bebas ni kemungkinan mereka akan terbuai dengan perasaan. Masing-masing dah ada pengalaman kan? Ada pengalaman tak? Ada kan? Tempoh tersebut dan sekiranya tidak mampu untuk menangani, nak membahagikan nak melihat kepentingan bergaul, bergembira ke ataupun pelajaran, menyebabkan prestasi pelajaran mereka terganggu lah. Kemungkinan mereka akan gagal lah dalam pelajaran ataupun tidak dapat melanjutkan pelajaran ke peringkat yang sepatutnya. Yang kedua, dia pergaulan bebas ni juga mungkin boleh mewujudkan suasana yang tidak harmoni, khususnya dalam kalangan pelajar-pelajar yang tak suka dengan pergaulan bebas. Dia tengok perbuatan tu tersebut macam tidak elok. Akhirnya dia membuat aduan pada guru. Bila membuat aduan pada guru, guru ambil tindakan, maka akan berlaku pergaduhan antara pelajar tersebut. Kemungkinan akan ada buli, akan ada unsur kekerasan yang berlaku lah. Okey. Itu dari sudut suasana kurang harmoni berlaku di sekolah lah. Masalah buli berlaku. Dan yang ketiga, kesejahteraan terhadap diri yang bergaul bebas tu sendiri
kemungkinan besar akan berlaku masalah sosial yang lain. Maksudnya dia menjadi satu pencetus kepada masalah sosial yang lain seperti menjadi mangsa cabul ataupun mangsa rogol, ataupun mungkin dengan rela hati kalau perempuan mengandung akhirnya melahirkan anak luar nikah. Dah melahirkan anak luar nikah tu masing-masing hilang pedoman, ambil keputusan lelaki dan perempuan buang bayi. Jadi dia berlarutan. Daripada pergaulan bebas tu boleh memunculkan masalah sosial yang lain. Apa lagi Kesan dia kalau kita lihat dari dalam konteks sekolah aja kan. Berlakunya orang panggil antara guru dengan ibu bapa. Contohnya guru telah mengambil tindakan terhadap pelajar tersebut dan akhirnya ibu bapa tadi dipanggil. Jadi sekaranglah saya tengok situasi sekarang, cabaran dia sangat besar. Ibu bapa tidak boleh menerima apa yang telah dibuat atau diambil tindakan oleh guru. Dia menganggap anak dia tidak bersalah dan sebagainya, ataupun mereka menganggap perbuatan anak mereka tu bukan sebagai satu kesalahan. Jadi di situ timbul orang kata pendapat yang tidak sehaluan antara ibu bapa dan guru. Jadi keharmonian dan kesejahteraan sekolah tu akan terganggu lah. Kami cikgu-cikgu takut semua pada ibu bapa, takut kena saman. Standby lah awak semua ya. Okey, itu saja pandangan saya. Cikgu. Ya. Kalau contoh macam cikgu cakap tadi, ada ibu bapa yang akan macam marah kalau kita beritahu yang anak diorang ni sebenarnya kelakuan dia macam ni. Dekat sekolah cikgu ada jadi macam tu ke? Ada. Ada. Mana sekolah pun ada. So macam mana cikgu atasi benda tu? Saya macam guru biasa macam saya ni tak ada cara lah nak mengatasi, cuma hadap je lah kan. Tapi itu peranan pengetua, peranan pentadbir. Jadi kebijaksanaan pentadbir tu akan menyelesaikan masalah tersebut. Kadang-kadang ibu bapa ni disebabkan terlalu beremosi, apabila kita memberitahu apa-apa pada dia tak boleh terima. Tapi bila balik rumah, dia termenung kejap. Kalau dia buat laporan polis, mungkin dia pergi tarik laporan polis. Tapi peringkat sekolah saya ni jarang. Ada sekali dua, itu pun kes buli lah. Kes buli. Kes yang kata setakat ni tak ada lagi lah yang setakat datang ugut-ugut macam tu lah. Yalah bila ada setengah ibu bapa tu somebody orang kata kan. Somebody. Everybody macam kita ni tak ada apalah. Okey. Soalan seterusnya, pandangan cikgu lah. Bagaimana pengaruh masyarakat tu boleh menyumbang kepada kekerapan pergaulan bebas di dalam kalangan pelajar sekolah menengah? Okey, kekerapan pergaulan bebas maksudnya makin banyak lah kan. Okey, masyarakat adalah satu pihak yang ada di sekitar sekolah. Contohnya masyarakat, katalah sebuah sekolah macam sekolah saya lah. Keluar aja daripada pintu pagar sekolah saya tu, kami akan jumpa dengan taman-taman perumahan. Jadi masyarakat di sekitar taman perumahan itu dipanggil pihak yang ada kepentingan kepada pihak sekolah lah. Maksudnya sepatutnya ada kerjasama dengan pihak sekolah. Jadi kalaulah masyarakat ni bersikap tidak ambil peduli, sebagai contoh pelajar tu dah habis waktu belajar, balik dan pergaulan bebas itu berlaku di luar, lepas je pagar sekolah tu berlaku. Contohnya kawasan taman dekat sekolah saya tu contoh. Jadi kalau masyarakat tidak membuat aduan ataupun tidak melaporkan, tidak memberitahu pihak sekolah, maka pelajar-pelajar sekolah menengah ni dia akan lebih
berani untuk bertindak sedemikian. Tak boleh buat di kawasan sekolah, tepi sekolah pun okey. Jadi dengan kata lain, pengaruh masyarakat ni pada pandangan saya sangat besar lah. Terutamanya masyarakat yang ada berhampiran dengan kawasan sekolah tersebut ataupun masyarakat yang ada di sekitar tumpuan pelajar macam KFC ke, stesen bas ke, taman ke. Kalau dia tak membuat teguran kat situ, jadi pelajar rasa berani dan merasakan apa yang mereka lakukan itu tidak salah. Okey? Itu pandangan saya. Okey, soalan yang keempat, apakah peranan faktor luar seperti media dan tekanan rakan sebaya dalam menggalakkan pergaulan bebas di dalam kalangan pelajar sekolah menengah? Okey, rakan sebaya dengan media. Media ni lebih pada medsos lah kan, media sosial. Okey, cabaran besar pada remaja hari ini, bukan remaja lah, ibu bapa, guru-guru dan semua, tentang medsos ni. Media sosial ni sama ada melalui Instagram, FB, WhatsApp dan sebagainya. Okey, sebenarnya remaja hari ini, especially pelajar sekolah menengah, mereka lebih terdedah kepada pergaulan bebas yang ditonton daripada media sosial. Kadang-kadang tak ada pun pergaulan bebas tapi sengaja dilakon-lakonkan. Betul tak? Nak apa orang panggil, nak jadi konten. Nak jadi konten. Betul. Bila berlakon, mereka nampak seronok. Macam cikgu cakap tadi kan, peringkat umur 14-15 ni sedang mencari keseronokan, krisis identiti. Jadi mereka tiru benda tersebut. Yang tu yang di sekitar media sosial yang orang kata contohlah ada di Malaysia. Belum lagi yang dilihat di peringkat luar negara. Klik je dengan ujung jari dia boleh tengok semua. Saya pernah buka Instagram. Saya tak ada Instagram. Saya buka Instagram. Saya buka tu nak tengok tapi keluar benda lain yang tak diminta. Awak mungkin biasa dah mengalami tu kot. Saya terkejut, macam ni rupanya Instagram. Bahaya untuk remaja-remaja yang dalam peringkat awal sedang mencari identiti ni. Kalau tidak dikawal. Okey, rakan sebaya ni adalah individu yang kedua rapat selepas ibu bapa. Andai kata remaja atau pelajar tersebut dia ada masalah dengan ibu bapa dia, maka individu yang paling rapat dengan dia ialah rakan sebaya. Biasanya mereka akan cari rakan sebaya yang sehati sejiwa. Pengalaman saya lah, masa saya mengajar dekat Cameron dulu, ada seorang pelajar perempuan tu dia jumpa saya. Dia cakap gini, tak ada orang nak kawan dengan dia, hanya yang tu je berkawan dengan dia. Saya kata, kenapa awak tak nak berkawan dengan kawan awak yang lain? Mereka tak memahami saya. Dan saya tengoklah kawan dia yang dikatakan memahami dia tu memang mempunyai latar belakang yang macam dia, masalah macam dia. Jadi remaja tadi, jika dia ada rakan yang dia rakan sebaya, dia rasa memahami perasaan dia, mahukan keseronokan, maka dia akan mendekati rakan sebaya tersebut dan dia akan menggalakkan lagi pergaulan bebas antara dalam kalangan mereka. Jadi faktor remaja ni faktor rakan sebaya ni pada pandangan cikgu lah, sebagai seorang ibu bapa, sebagai seorang guru, saya lihat jika apa yang dia tidak dapat di rumah, kasih sayang ke, perhatian ke, dia akan beralih arah. Dia akan beralih arah kepada rakan sebaya. Dan biasanya bila ada family problem ni, pelajar ni dia akan cari rakan sebaya yang akan ada family problem jugalah. Jarang ni nak cari rakan sebaya yang nampak steady semua, sebab yang steady ni dia tak memahami perasaan. Awak tanyalah diri awak, kalau awak nak cari kawan yang memahami perasaan awak, memahami masalah awak tu macam mana? Kalau awak tak ada pertimbangan yang baik, begitulah pelajar.
Sebab itulah seorang guru, bila dia menjadi guru, dia ada pelajar, dia kena kenal pelajar dia kena kenal keluarga pelajar dia, latar belakang pelajar dia. Macam mana anda Safrin saya ni, dekat di hati saya. Selalu je cari dia. Kan Safrin? Tapi itulah budak yang baik, hormat guru, akhirnya menjejakkan kaki ke IPT juga. Tahniah Safrin, saya antara orang yang paling bangga. Tahniah Safrin. Susah tahu masa tu, apa tu PKP. Dah lah kena COVID Safrin. Okay, next. Ada lagi ke? Ataupun saya masih belum menjawab soalan? Ada ke Ibu? Soalan kelima, macam mana sistem pendidikan dapat mengatasi atau mengambil langkah untuk mencegah atau mengurangkan berlakunya pergaulan bebas dalam kalangan pelajar? Okey, maksudnya langkah yang perlu diambil oleh institusi pendidikan. Okey, yang pertama dari sudut penetapan peraturan atau disiplin sekolah. Perlu ada, sebab bila kita dah ada satu peraturan sekolah, apa-apa tindakan yang kita ambil bukan menjadi satu kesalahan selagi kita mengikut peraturan sekolah yang telah dibuat. Yang telah dibuat dan dipersetujui oleh KPM lah. Biasanya peraturan sekolah tu dia based on peraturan yang telah ditetapkan oleh KPM, cuma diubah suai mengikut kesesuaian. Okey. Yang kedua, peranan guru, setiap subjek, bagi cikgu setiap subjek, tak kira subjek apa, walaupun matematik, penekanan nilai-nilai murni dalam kehidupan tu perlu dilakukan. Awak pun tahu kan, bila buat RPH kan, ada nilai murni apa yang dimasukkan, betul tak? Buat RPH dah? Belum, tapi dah sikit-sikit buat. Okay. Dah belajar. Dalam antara elemen yang ada dalam RPH tu ialah penerapan nilai murni. Jadi setiap subjek, setiap guru perlu bila melihat masalah pergaulan bebas dalam kalangan pelajar, perlu menasihati dengan bijaksana. Dengan menghubung kaitkan dengan dengan pelajaran yang diajarlah. Especially cikgu biologi, cikgu sains, cikgu bahasa Melayu, cikgu bahasa Inggeris, cikgu pendidikan Islam, moral, sejarah pun boleh dan sebagainya. Okey, yang ketiga, peranan sekolah mengadakan program Bina Insan. Awak kat sekolah dulu ada kan, sekejap-sekejap program motivasi, sekejap-sekejap program motivasi kan. Itu diuruskan oleh kaunselor lah, sama ada memanggil penceramah dari luar yang khusus kepada pergaulan bebas. Dalam sesi ceramah tersebut mungkin boleh diterangkan apa kesan buruk pergaulan bebas tersebut, supaya pelajar ni dapat pengetahuan dan pelajar ni dapat membezakan antara yang betul, yang salah, yang benar. Okey. Dan satu prinsip yang digunakan oleh sekolah ialah semua guru adalah guru disiplin. Bukan cikgu disiplin ataupun setiausaha disiplin sekolah tu je yang jadi guru disiplin. Semua guru. Maksudnya semua guru kena ambil tahu setiap benda yang pelajar dia buat dan memberi teguran. Kalau tak mampu nak beri teguran, melaporkan kepada pihak jawatan kuasa disiplin sekolah dan sebagainya. Jadi bila semua guru adalah guru disiplin dan semua guru melaksanakan tanggungjawab dia, maka peluang pelajar untuk buat untuk melakukan pergaulan bebas tu agak terbatas. Okey. Dan satu lagi, peranan PIBG. PIBG tu masih masuk dalam institusi pendidikan. PIBG sebahagian daripada institusi pendidikan, di mana PIBG ni kerap membuat pertemuan antara guru dengan ibu bapa, khususnya dalam menggalakkan amalan baik lah.
dalam menggalakkan amalan baik dan menyelesaikan segala kemeluk yang berlaku khususnya dalam pergaulan bebas ni. Dan kita tahu bahawasanya salah satu lagi adalah penguatkuasaan undang-undang lah. Jadi jika pelajar itu ditangkap atau didapati bersalah, maka tindakan yang sepatutnya perlu dikenakan mengikut dia ada step dia mengikut langkah-langkah dia. Dan satu lagi tak, zaman moden sekarang letaklah CCTV. Sekolah tu sendiri letak CCTV khususnya di tempat-tempat yang agak tersorok. Sekurang-kurangnya pelajar nak buat tu nak melakukan pergaulan bebas tu agak terbatas lah. Dia takut lah. Ada sekolah ada CCTV. Sekolah awak ada CCTV ke? Ada. Ada. Sarjana ada, Syafrin? Ada. Ada. Saya tak tahu ada. Dekat blok konsep tu habis dah hanya itu ke. Okey. Ada lagi soalan? Ada soalan awak. Dan dulu, nombor 6. Adakah cikgu percaya bahawa pelibatan pelajar dalam aktiviti kurikulum dan kemasyarakatan dapat membantu mengurangkan peluang terlibat dalam pergaulan bebas? Okey. Maksudnya pelajar yang mengikuti aktiviti kurikulum dan aktiviti kemasyarakatan dapat merupakan salah satu cara untuk mengurangkan. Okey, saya bersetuju kalau aktiviti kurikulum itu dihandle dengan baik oleh guru yang menguruskan. Maksudnya semasa aktiviti kurikulum saya ambil lah contohnya pertandingan sukan, olahraga peringkat daerah ke peringkat negeri kan. Pelajar akan berjumpa dengan macam-macam orang kan. Masa itulah pergaulan antara lelaki dan perempuan tidak terbatas. Sekiranya guru yang menguruskan pelajar tersebut tidak mengawal pelajar tadi, kemungkinan pelajar akan terdedah kepada dia lebih berani untuk melakukan pergaulan bebas. Tapi sekiranya guru tersebut dan individu lain yang ada di kawasan aktiviti kurikulum tersebut mengambil berat hal itu, contohnya membuat teguran dan sebagainya, tak mustahil dia dapat mengurangkan peluang pelajar terlibat dalam pergaulan bebas. Begitu juga dengan aktiviti kemasyarakatan. Maksudnya apa-apa macam khidmat masyarakat ke ataupun apa contoh aktiviti kemasyarakatan Siapa boleh bagi contoh? Gotong royong. Gotong royong bukan gotong royong di kawasan. Gotong royong di luar ke di kawasan sekolah ni? Boleh mana-mana lah Okey, saya ambil kalau di sekolah ke di luar ke peluang untuk bergaul bebas tu sangat luas, betul tak? Kalau di sekolah peranan guru memantau, bukan hanya membiarkan pelajar tersebut. Okey, andai kata terlihat, panggil pelajar tersebut dan beri nasihat, buat pemantauan. Kalau ada pelajar-pelajar yang telah dikenal pasti, masa itulah kena buat pemantauan. Lantiklah mata-mata yang tak diiktiraf. Faham mata-mata yang tak diiktiraf? Faham tak? Dalam kalangan pelajar tersebut menjadi pemerhati dan membuat laporan kepada guru. Siapa pernah jadi pelapor kat sini? Saya tak pernah. Ada? Tak pernah? Awak tidak dipercayai oleh guru awak. Okey, itu salah satu cara lah. Kalau ada setengah guru dia buat macam tu. Ada setengah guru dia memantau sendiri. Ataupun dia panggil pelajar-pelajar tertentu ke, adalah soal selidik dia yang boleh menyebabkan pelajar tersebut akan bercerita tentang kawan dia. Kalau dalam kalangan masyarakat pula, masyarakat lah. Contohnya gotong royong kawasan perumahan. Orang duduk gotong royong, kita duduk bersukaria, bertepuk tampar lelaki perempuan contohnya. Jadi masyarakatlah perlu menegur benda tu.
Itulah pandangan saya. Boleh pergaulan bebas dapat dikurangkan sekiranya pihak yang menguruskan co-curriculum ataupun pihak yang menguruskan aktiviti kemasyarakatan tu menjalankan tanggungjawab mereka, memerhati, menegur, menasihati pelajar yang bergaul bebas tadi. Okay. Jadi soalan seterusnya Ada banyak lagi ke soalan? ada lagi empat. Ui, banyaknya. Okey, Cikgu ada masa lagi? ada. Okey, jadi soalan seterusnya, adakah cikgu rasa terdapat faktor budaya atau masyarakat tu yang menyumbang kepada masalah pergaulan bebas di kalangan pelajar sekolah menengah? Maksudnya budaya masyarakat di Malaysia ke? Di Malaysia ni. Faktor budaya masyarakat. Budaya masyarakat ni merujuk pada satu kebiasaan. So kalau kita tengoklah masyarakat hari ini, masyarakat di Malaysia hari ini, awak setuju atau tidak saya tak pasti, mereka lebih bersikap individualistik. Setuju? Betul, saya setuju. Sikap individualistik ni berpunca daripada kesibukan mereka, tempat tinggal mereka dan sebagainya. Jadi pada pandangan saya, sikap budaya masyarakat yang tidak ambil peduli hal orang di sekeliling mereka hari ini seolah-olah membenarkan ataupun dia mengiyakan bahawa pergaulan bebas tu tak salah. Faham maksud cikgu? Maksudnya dia tengok je gitu. Okey, pada kata tak nak pedulilah aku. Bukan nak aku pun. Sila-sila aku kena marah dengan mak dia. Contohlah. Contoh. Jadi dia tak menegur, dia tidak menasihati, dia tak memberitahu ibu bapa pelajar berkenaan, dan keadaan tersebut menyebabkan pelajar tadi rasa perbuatan mereka tu benar, direstui, tak salah. Pada dari sisi agama ke, dari sudut masyarakat ke, okey dia kata. Selagi dia tak buat benda-benda yang pelik. Sedangkan pergaulan bebas tu akan menjuruskan mereka kepada benda yang lebih teruk lagi jika dibiarkan. Itu je. Pendek je. Maksudnya pada pandangan saya, budaya masyarakat hari ini salah satu punca lah kepada pergaulan bebas dalam kalangan remaja atau pelajar hari ini. Okey cikgu, soalan ke-8. Bagaimana sekolah dapat membina persekitaran yang positif dan baik untuk menghalang pergaulan bebas dan mempromosikan hubungan yang sihat di kalangan pelajar? Mempromosikan hubungan yang sihat di kalangan pelajar. Okey. Awak tahu kan, sekolah ada 3 perkara yang penting. Pertama, kita tahu ada kurikulum. Yang kedua, ada hal ehwal murid. Yang ketiga, ada co-curriculum. Antara ketiga-tiga tersebut, pada pandangan saya, hal ehwal pelajar tu paling penting. Sebab sekiranya sekolah gagal membentuk sasiah pelajar dengan baik, saya percaya untuk pelajar tadi cemerlang dalam akademik dan kurikulum tu agak sukarlah. Sebab pada pandangan cikgu, pembentukan sasiah yang positif dalam kalangan pelajar akan melahirkan pelajar yang orang kata bersasiah, berkepribadian mulia lah. Bila berkepribadian mulia, mereka tidak akan bergaul bebas sebab mereka tahu itu tidak baik dari sudut pandangan masyarakat, agama dan untuk diri mereka sendirilah. Jadi salah satu cara sekolah untuk membendung pergaulan bebas ni
dengan cara pembentukan sasiah ialah mendedahkan pelajar ataupun kerap membuat ceramah, kempen dan sebagainya khususnya tentang kesan buruk pergaulan bebas kepada pelajar. Jadi pelajar ni bila selalu diberi tunjuk gambar ke apa ke, maka mereka akan rasa gerun, rasa takut. 2 minggu rasa gerun, rasa takut. Lepas tu buat pula Safrina. Buat pula sebab namanya pelajar. Pelajar tak sasiah diri tak boleh dibentuk dalam masa 2 minit, 2 hari. Dia mengambil masa yang lama. Maka Safrin menjadi Safrin seperti hari ini. Betul tak Safrin? Maaflah saya sebut nama Safrin banyak, rindu dia ni. Okey. Nak menjadikan pelajar tu matang, dia akan selalu diberitahu. Okey. Yang kedua, pihak sekolah menetapkan peraturan sekolah dengan menghukum pelajar yang buat salah. Okey. Yang ketiga, di dalam kelas, di dalam sebarang aktiviti, pihak sekolah atau pihak guru perlu membina satu batas hubungan antara lelaki dan perempuan. Contohnya di dalam kelas. Kalau Safrin tahu, Safrin mungkin ingat kalau kelas dia, lelaki akan duduk depan, pelajar perempuan duduk belakang. Ataupun lelaki berada di tepi kiri, tepi kanan, pelajar perempuan duduk tengah. Itu cara nak membataskan. Dan sekiranya ada guru-guru nampak pergaulan tersebut ke arah yang tidak bagus, maka guru-guru perlu menasihati. Okay, itu contoh PDPC yang cikgu bagilah sewaktu pengajaran, sewaktu aktiviti co-curricular macam cikgu cakap tadi lah. Bila nampak bibit-bibit ke arah itu, pihak sekolah perlu mengambil tindakan. Yang ketiga ke yang keempat? Yang keempat rasanya, peranan pengawal keselamatan sekolah. Tahu pengawal keselamatan sekolah? Sebab biasanya pelajar ni bergaul bebas dan dia tahu cikgu akan marah, cikgu akan tegur, dia akan buat selepas waktu balik sekolah. Betul tak? Betul. Jadi dia nak berkawan-kawan dengan ramai, nak bersukaria. Jadi itu peranan pengawal keselamatan sekolah. Membuat rondaan yang kerap di sekitar sekolah. Dan jika mereka nampak keadaan yang tidak elok itu, mereka perlu laporkan kepada pihak sekolah. Dan yang terakhir tadilah cikgu rasa kalau di peringkat sekolah pasang CCTV je lah. Kena pasang CCTV je lah. Itu je lah cikgu rasa. Okey, baik cikgu. Soalan yang ke-9, kedua terakhir. Dalam pandangan cikgu, apakah peranan guru dan ibu bapa dalam mengurangkan kesan negatif pergaulan bebas di kalangan pelajar sekolah menengah? Peranan ibu bapa? Peranan guru dan ibu bapa. Okey. Pada pandangan cikgu, guru dan ibu bapa perlu bekerjasama. Okey, dia perlu bekerjasama dalam menyelesaikan masalah ataupun apabila berhadapan dengan masalah. Okay. Jadi kerjasama, contohnya guru memberi nasihat kepada pelajar. Sekiranya berlaku sesuatu masalah, guru akan memanggil ibu bapa untuk berbincang dan menyelesaikan dengan cara yang baik. Manakala ibu bapa pula, mereka tak boleh bersikap orang kata dah lepas anak ke sekolah, itu tanggungjawab cikgu lah. Tak boleh macam tu. Mereka kena ambil berat anak-anak mereka dengan bertanya khabar anak-anak di sekolah ataupun anak balik tanya khabar anak supaya anak tadi berasa dihargai dan disayangi. Pernah dengar tak satu kisah bagaimana seorang pelajar ni, dia tak adalah nakal tapi dia sengaja bila dekat sekolah dia buat nakal. Sebab dia buat perkara yang melanggar peraturan sekolah lah, contohnya melakukan pergaulan bebas ke, sebab dia nak menuntut perhatian daripada ibu bapa dia. Apabila dia buat hal, ibu bapa dia dipanggil dengan senyum, dia nampak mak ayah dia datang. Wah, berlaku.
Jadi bila ibu bapa ambil berat ni, pelajar pun rasa dirinya sentiasa diberi perhatian. Saya rasa mustahil lah untuk mereka melakukan bergaul bebas tadi. Sebab ibu bapa sentiasa menasihati, walaupun ada pengaruh rakan sebaya pun mereka menjadi penasihat pula kepada rakan sebaya mereka. Yang seterusnya, guru dan ibu bapa tu perlu mempraktikkan nilai-nilai keagamaan dan moral dalam kalangan pelajar dan anak-anak mereka. Perlu mempraktikkan. Awak faham maksud perlu mempraktikkan kan? Kalau pelajar bukan Islam, macam mana dari sudut pergaulan bebas? Ada batas tak? Ada. Awak bukan Islam ke? Saya tanya pelajar bukan Islam, awak bukan Islam ke? Tapi muka macam Cina je. Ni. Billy. Mesti ada batas kan? Ya, mesti ada batas. Semua ni semua, bagi saya lah, semua agama atau kepercayaan dia ada batas-batas tertentu dalam pergaulan bebas tersebut. Jadi perlu dipraktikkan di sekolah, guru, di rumah, ibu bapa. Dan rakan-rakan tu bukan ibu bapa dan guru tadi perlu menegur dan menasihati, memantau bagi mengelakkan pelajar tadi terdedah kepada ataupun mendekati permasalahan tersebut. Hafizul senyum, dia teringat siapa tu Hafizul? Tak ada cikgu, tak ada. Hafizul Huzaimi, anak murid saya Hafizul Hashim. Budak Ya ke? kecil juga jadi cikgu dah. Dah jadi cikgu sejarah. Alhamdulillah. Awak cikgu apa? Cikgu muzik ke? Fizik. Sama dengan anak saya lah. Muzik. Muzik. Semua muzik ni? Tak semua. Tak. Sebab Safrin muzik. Billy, kamu cikgu apa? saya cikgu muzik juga. Muzik juga. Ini nama apa dah? Warren. Ishwan, muzik juga? Tak. Cikgu apa? Saya bukan cikgu. Bukan cikgu. Saya dalam ni software engineering. Jadi kos ni subjek ni subjek umum lah. Ya. Saya ingatkan yang anda pendidikan. Okey. Ada lagi soalan? Okey cikgu, soalan yang terakhir. Dalam pengalaman cikgu, adakah cikgu pernah melihat inisiatif atau program yang berjaya mengatasi pergaulan bebas di sekolah menengah? Okey. Pengalaman saya lama mengajar ni, masuk 30 tahun. Pada pandangan saya, pengalaman saya ada. Sewaktu saya bertugas sebagai warden daripada 2005 sehingga last baru ni saya 2020. Saya baru tamat warden saya. Lamalah saya jadi warden ni. Antara program yang boleh saya fokus kepada pelajar Muslim lah sebab sekolah saya mostly pelajar Muslim. Okay. Antara program yang boleh menghalang ataupun mengelakkan pelajar, menyedarkan pelajar bahawasanya pergaulan bebas itu perkara yang tidak bagus ialah usrah. Pernah dengar perkataan usrah? Pelajar non-Malay, mungkin awak boleh dia ada satu istilah lah dalam usrah ni dalam bahasa Arab. Maksudnya dia akan berjumpa satu kumpulan dan mereka akan berbincang dalam kumpulan rakan sebaya. Berbincang, berkongsi masalah. Jadi di situ ada unsur nasihat dan sebagainya. Dan biasanya dalam kumpulan tersebut mereka mempunyai hubungan yang rapat dalam kumpulan usrah tersebut. Kumpulan pelajar tadilah. Jadi bila mereka ada satu individu yang mereka bergantung dalam kumpulan tu, dipanggil ketua usrah dia tu nakibah kalau yang dalam bahasa Arab dia.
Jadi mereka percaya, so mereka akan mendengar nasihat. Kalau mereka melakukannya, pihak dan ahli kumpulan dia akan menasihati dia. So terkawal benda tersebut. Dan satu lagi, cara yang paling baguslah cikgu tengok adalah pengasingan pelajar lelaki dan perempuan dalam aktiviti co-curricular. Maksudnya tak adalah lelaki buat apa? Buat hari lain aktiviti co-curricular, perempuan lain tak. Bukan macam tu. Maksudnya tempat duduk, lelaki duduk belah sini, perempuan duduk belah sini. Masa aktiviti perempuan, lelaki tak boleh tengok dekat. Duduk jauh sikit. Tapi masa aktiviti lelaki, perempuan boleh tengok dekat. Macam tu. Maksudnya pengasingan dibuat. Bila pengasingan dibuat tu, mengurangkan peluang mereka untuk bergaul bebas. Cikgu rasa tu je lah. Apa lagi selain dari program kan? Dan program motivasi lah. Tapi program motivasi tu cikgu tak nampak sangat lah, sebab motivasi tu kita buat satu masa, lepas tu berhenti lama, lepas tu tak buat kan. Tapi kalau macam Koko dan juga macam cikgu bagi contoh Usrah tadi, kumpulan kecil, dia macam mentor-menti lah. Dia macam mentor-menti Usrah ni. Mereka akan sentiasa berjumpa. Jadi saya rasa dua tu lah yang saya nampak lah. Kalau setakat nasihat cikgu ke apa ke, dia itu bukan program kan. Awak tanya program kan. Kalau nasihat cikgu tu bukan program. Okay? Dan apa-apa program yang dilakukan peringkat sekolah diasingkan. Contohnya perempuan duduk sebelah ni, lelaki duduk sebelah ni. Dan sebagainya lah. Itu je cikgu rasa. Harap dapat membantu. Ada soalan tambahan sikit je cikgu. Ada lagi. Lapor. Untuk satu sesi tu ada berapa orang anggaran pelajar yang cikgu ajar, berapa kelas yang cikgu mengajar? Satu, maksud apa tu? PDPC saya ke? Untuk yang dekat sekolah tu, ada berapa orang pelajar dengan berapa orang murid yang cikgu ajar? Maksudnya saya mengajar dalam kelas ke? Bilangan pelajar saya tak tetap. Kadang-kadang ada 30, kadang-kadang ada 15 je, kadang-kadang ada 20, gitu. Jadi anggarannya dalam 20 lah. Anggarannya dalam 20 pelajar tingkatan 6. Sebab tingkatan 6 dia tak ramai sangat. Mengikut bidang dia lah. Sebab mandangkan saya guru bahasa Melayu, jadi pelajar yang ambil bahasa Melayu ni ada tingkatan 6, ada 4 kelas, dan keempat-empat kelas tu saya ajar. Bilangan pelajar dia lebih kurang lah antara 30, 20, gitu. Syafrin boleh jawab sendiri. Itu saja soalan. Terima kasih cikgu sebab sudi luangkan masa kan. Kongsi masa. Sama-sama. Terima kasihlah juga sebab memberi kepercayaan kepada saya. Okay. Terima kasih Mas Vini. Mas ini. Mas ni cikgu ke? Tak. Engineering apa Software tadi? engineering. Software engineering. Sama dengan Ishwan. Ni yang ni Isma ni? Saya. Cikgu. Cikgu muzik insyaAllah. Belakang tu? Sama juga cikgu muzik. Ya, dia cari pakat cikgu muzik belakang ya dengan software engineering. Satu kelas lah ni. Bila? Baru habis. Sekarang mid-sem kan? Cuti mid-sem. Betul. Akad exam lah naik ni. Belum lagi. Dalam tahun depan. Tahun depan exam? Tahun depan exam. Final. Final tahun depan. Okey. Apa-apa pun cikgu ucapkan selamat maju jaya lah. Semoga cikgu doakan semoga cemerlang lah. Kalau yang cikgu Amin. Yang cikgu ni mendapat pekerjaan yang
menyenangkanlah nanti. Okey. Saya mohon Okey. maaflah andai ada tersalah silap. Tersilap bagi maklumat ke apa ke. Sebab saya adalah cikgu biasa-biasa sahaja. Tolong jaga Safrin saya tu Hafizul Ghazali. Saya jaga je tu. Ajak dia pergi masjid. Setiap kali pergi masjid suruh dia sedekah RM1. Okey cikgu, noted. Saya akan pastikan. Okay, Yishwan, sorry. Jika ada yang tak memuaskan hati, Vani, sorry Isma, Safrin sendiri. Belakang tu apa nama? Farhan. Farhan, Hafizul dan Billy. Billy sudah hilang. Mungkin dolak. Yalah, kan cabaran menggunakan teknologi. Dulu Safrin yang selalu hilang. Sebab kampung dia line internet tak berapa bagus. Okey. Let's go. Okay, terima kasih. Saya Terima kasih cikgu.